kita perlu datang pada hari ini. Hari ini kita datang bantu daftar vaksin. Kita kena perlu tahu apa itu vaksin, dan sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai vaksin, kita harus faham luar dan dalam apa itu COVID-19. Saya akan mengambil pendekatan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Kalau tak faham, nanti kita ada sesi soalan dalam 5 hingga 10 minit. Sudah 8 tempat kita pergi, pasar, rumah, kita pergi datang memberi penerangan dan juga membantu dalam proses pendaftaran. November 2019, harus diingat tarikh keramat yang mana COVID-19 mula muncul di dunia. Kemudian pada bulan Disember datang ke Malaysia, yang mana virus yang pertama dijumpai adalah di satu daerah yang bernama Wuhan. Kita kena ingat balik sejarah ni, kalau tidak kita ingat nanti kita akan lupa. Virus yang dinamakan COVID-19 ini Tuhan ciptakan untuk hidup dalam binatang sahaja. Kelawar, kura-kura, musang, yang mana binatang ini virus ini akan hidup, membiak dan mati di dalam binatang saja. Tapi pada November 2019, Allah SWT telah menggunakan kekuasaannya untuk mengajar manusia bahawa jangan makan sembarangan. Virus yang ada dalam binatang, kelawar apa semua ni, Tuhan jadikan mutasi dan boleh hidup di dalam badan manusia yang makan haiwan eksotik. Kalau sebelum ni virus ni masuk dalam badan manusia, automatik dia mati. Tapi pada November 2019, virus ini masuk dalam badan manusia dan dia tidak mati dan terus membiak dan tersebar ke seluruh dunia. Itu yang berlaku November 2019. Apa beza virus ni dengan virus sesama biasa? Virus sesama biasa masuk dalam badan manusia, dia membiak, dia berlawan dengan badan kita, tapi selepas 5 hingga 7 hari dia akan mati sebab dia tak berapa kuat. Tapi virus COVID-19 masuk dalam badan manusia melalui hidung, mulut. Kalau kat hidung hilang dia bau, kalau kat mulut hilang dia rasa. Masuk dalam sikit kita dapat pernafasan ada masalah. Masuk dalam lagi dia kacau buah pinggang, hati, jantung, boleh jadi koma. Kalau tak bernasib baik boleh membawa maut. Itu adalah virus COVID-19. Daripada binatang pergi ke manusia. Sekarang kita tak boleh nak bendung dah. Dia ada dekat sekeliling kita. Kalau kita pernah dengar, virus berada dalam komuniti. Apa yang kita perlu buat? Pada peringkat awal, kerajaan telah menetapkan SOP 3. Kerap basuh tangan, pakai mask, jaga jarak sosial. Kenapa? Sebab virus bila masuk dalam badan seseorang, dia menjangkiti badan seseorang, dia boleh merebak kepada orang lain dalam kadar jarak 1 meter. Sebab tu kita kena jarak. Bila virus ni keluar daripada mulut saya, contoh kata saya dijangkiti virus, dia keluar tak lebih daripada 1 meter. Kalau ada dalam badan saya, ada kat tangan saya ada virus, saya bersalam dengan orang, dia akan merebak kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak bersalam, kita kerap guna basuh tangan, kita kerap guna hand sanitizer, insya-Allah virus tu akan hilang dan mati. Pakai mask adalah satu, kita panggil precaution, pencegahan umum supaya kita tak boleh menyebarkan kuman atau virus kepada orang lain. Itu langkah awal. Apabila saintis dan doktor di negara-negara yang ternama seperti di USA, Jerman, Perancis, China telah menjumpai walaupun bukan cara untuk membunuh virus, tetapi ia boleh mencegah dari penyebaran virus. Benar, tak ada ubat yang boleh membunuh virus. Jadi vaksin ini adalah satu-satunya peluang, satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk kita keluar daripada belenggu wabak COVID-19. Kalau kita masih ingat tahun lepas macam mana kita berpuasa dan macam mana kita beraya. Ada yang tak dapat balik beraya, betul tak? Dan
Dan ini adalah efek daripada COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Jadi vaksin ini adalah satu-satunya peluang terbaik buat masa ini untuk kita keluar daripada wabak COVID-19. Macam mana vaksin ini bekerja? Vaksin akan dimasukkan dalam badan kita. Dia akan membawa satu data. Data yang mana dia akan memperkenalkan kepada kita bahawa kalau ada virus COVID-19 masuk selepas ini, inilah virusnya dan cepat-cepatlah ambil tindakan. Kita ingat tadi masa awal-awal saya cakap, bila virus COVID masuk ikut hidung dan mulut, paru-paru dan badan, ingat kan? Itu adalah disebabkan badan kita tak kenal lagi virus COVID. Dia ingat virus COVID ni virus yang biasa. Tapi bila dia dah masuk badan dan merebak, dia terus bertindak secara drastik dan mengganas. Tapi dengan adanya vaksin ini akan memberikan kita idea, memberikan kita maklumat bahawa, contoh kalau saya telah divaksin, dia akan bagi tahu dalam badan saya, sistem pertahanan badan saya akan bagi tahu, Aswad, aku masukkan vaksin ni, kita ibarat kita boleh bercakap dengan vaksin ni. Aswad, aku ni vaksin. Ini adalah saya membawa data mengenai virus COVID-19. Kalau ada virus COVID-19 yang begini masuk dalam badan, cepat-cepat hempuskan. Vaksin ini akan masuk badan kita dan dia akan memanggil askar-askar dalam badan kita. Dalam badan kita ada askar, yang mana askar itu terdiri daripada sel-sel darah putih. Askar ini akan bertemu dengan vaksin yang dimasukkan dalam badan kita. Mereka akan bermesyuarat. Okey, besok kalau ada vaksin keluar, awak saya hantar untuk bunuh virus ni. Jadi, bila kita semua dah kena vaksin besok, virus yang datang, contoh, ada orang datang daripada Haji Rasul nak pergi ke Balai Raya ni semua ibarat semua dah kena vaksin, 80% dah kena vaksin. Ada orang datang daripada kampung sebelah, dia tak pernah kena vaksin dan dia membawa virus. Apa yang berlaku? Bila dia nak masuk, dia jumpa Hamiduddin kat pintu. Hamiduddin dah kena virus, dia dah kena vaksin. Dia dah tahu, ini virus yang berbahaya tu, ini virus COVID. Bila virus masuk dalam badan Hamiduddin, askar dia dah alert, askar dia dah bangun, askar dia dah bersedia. Dia terus bunuh virus. Dan virus tu tak dapat nak merebak masuk ke dalam. Contoh Pak Haji, dia belum kena vaksin. Virus tu berhenti kat situ saja. Itulah konsep yang kita panggil lindung diri dan lindung semua di sekeliling Hamiduddin. Itu konsep yang kita bawa dalam program yang kerajaan bawa dalam program vaksinasi kebangsaan. Antara objektif yang pertama adalah supaya frontliners tidak collapse, tidak roboh, tidak lemah. Kenapa? Cuba bayangkan kat Malaysia jangkitan virus terlalu banyak, frontliners tak boleh nak function. Doktor-doktor, polis, bomber, askar, nurse tak boleh nak function sebab semua kena jangkit virus. Lepas kena jangkit virus, jadi tak sihat. Siapa nak kerja kat hospital, siapa nak kerja kat camp tentera, siapa nak kerja kat balai polis, siapa nak kerja kat balai bomber. Itu adalah itu adalah objektif pertama program vaksinasi kebangsaan, supaya frontliner akan terus kuat. Kalau kita ingat selepas beberapa bulan yang lepas, kerajaan ada mempromosikan hashtag kita semua adalah frontliners. Ini adalah fasa-fasa sebelum diperkenalkan vaksin, yang mana kita semua ni akan menjadi frontliners bagi golongan-golongan yang tak dapat vaksin. Kerana apa? Tak semua daripada kita yang duduk kat Malaysia ni boleh diberi vaksin. Yang pertama, anak-anak yang di bawah umur 18 tahun tak layak dapat vaksin sebab atas faktor imuniti badan belum matang. Yang kedua, ibu mengandung dan juga ibu menyusukan anak tak boleh dapat vaksin. Kita risau vaksin boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi, dan juga kita boleh menyebabkan kalau ibu yang menyusukan anak, vaksin boleh terlepas dalam susu dan pergi ke anak yang imuniti tak kuat lagi. Kecuali dia dah dekat umur 17 tahun, 9 bulan, daftarlah.
ataupun ibu. Kalau ibu, kita tak tahu sekarang belum mengandung kan, mana tahu 3-4 bulan akan mengandung, tak kisah, daftar dulu. Nanti masa nak dapat suntik vaksin dia akan tanya semua. Ataupun ibu mengandung dah kandungan 7-8 bulan, daftar. Nanti besok kalau kata dia anak bersalin, dia tak menyusukan badan, boleh vaksin. Daftar dulu. Nanti pun kita tak tahu kan bila kita akan kena vaksin. Okey? Jadi ada golongan-golongan yang tertentu yang tak dapat kita suntik untuk dapatkan vaksin. Jadi tujuan kita yang sihat, yang umur 18 tahun ke atas, yang mempunyai semangat untuk melindungi orang-orang terdekat kita ni, ambillah vaksin sebagai satu tanggungjawab untuk melindungi orang yang kita sayang.